Bang, saya nak me time. Bila Allah time? Saya tanya ni, kita nak me time, nak healing, nak family time, nak melancong, nak travel. Bila Allah time? Kita ada ke masa untuk Allah? Dalam hadis kursi Allah kata, kau nak tahu tak darjat kau? Allah tanya kita. Kau nak tahu tak darjat kau? Allah tanya kita ni. Kau nak tahu tak darjat kau? Allah tanya. Bila masa hidup kau hanya untuk dunia kau, begitulah kau begitu jauh dengan aku. Tapi kalau kau ada masa untuk akhirat, itulah sedikit darjat kau dengan aku. Makin rapat. Makin banyak kita bagi masa untuk akhirat, untuk ilmu agama, maka itulah tanda kita rapat dengan Allah. Ibu-ibu tuan-tuan, nak tahu tak tanda Allah rindu cinta pada orang tu Allah buat apa? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu tanda Allah suka, Allah rindu, Allah cinta pada orang tu? Ibu tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah suka, siapa yang Allah suka, Allah nak bagi kebaikan, Allah nak bagi kebaikan ataupun suka pada dia, apa Allah akan buat? Allah akan bagi dia kefahaman agama. Macam mana nak faham agama? Allah akan takdirkan dia macam ibu-ibu tuan-tuan untuk belajar ilmu agama. Macam ibu-ibu tuan-tuan masuk live saya pada pagi ini. Ini tanda rahmat Allah kepada ibu-ibu dan tuan-tuan. Boleh tak kita ucap syukur pada Allah pada pagi ini? Alhamdulillah Allah pilih kita. Dalam 20 juta pengguna TikTok yang Islam di Malaysia, Allah pilih kita. Allah pilih kita. Ini tanda Allah suka, Allah cinta pada kita. Tahu tak tanda Allah benci pada orang tu apa? Tahu tak tanda Allah benci pada orang tu Allah akan buat apa? Ibu-ibu tuan-tuan, tanda Allah benci pada orang itu adalah sebaliknya. Allah tak bagi dia faham agama. Dia tak faham agama. Dia tak minat duduk kelas agama. Dia tak minat duduk masjid. Dia tak minat pergi seminggu sekali dengar orang mengajar. Inilah tanda orang yang mana tak faham agama, ibu-ibu dan tuan-tuan. Itulah tandanya Allah benci. Cuba kita cek balik diri kita. Bila last kita belajar? Cuba cek. Bila last kita duduk dengan orang betul-betul mengajar kita? Jadi, kalau dah lama kita tak duduk, last kali masa sekolah, ya Allah, kita kena mengucap panjang. Kita kena istighfar banyak. Ibu-ibu tuan-tuan, lazimilah majlis ilmu. Lazimilah majlis ilmu. Kalau kita tidak duduk majlis ilmu, risau-risau kita berada dalam kebencian Allah. Sebab apa? Solat kita tak betul, wuduk kita tak betul, mandi wajib kita tak betul. Ibu-ibu tuan-tuan, cuba bincang dengan suami kita. Abang, dah tahun 2024 ni abang, kita nak buat apa bang selain plan nak kurus? Apa kita nak buat selain kita plan nak pergi travel? Apa kita plan selain nak kurus cantik? Apa kita plan selain nak kaya? Ada tak kita, boleh tak kita plan bila kita nak start baca Quran Ibu-ibu tuan-tuan, pasti dan pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Nak tak nak, pasti dan pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Okey, ada orang tanya saya, Ustaz, kalau banyak-banyak ilmu Ustaz, nak fokus belajar ilmu mana dulu? Dengar betul-betul. Ada tak orang nak tanya, nak tahu soalan ni? Ustaz, banyak sangat ilmu lah Ustaz, nak belajar ilmu mana Dengar betul-betul. Ibu-ibu tuan-tuan, ilmu yang pertama ibu-ibu tuan-tuan kena settlekan segera. Ini, ilmu ini. Ilmu ini lebih penting daripada segala-gala jenis ilmu. Yang ini, of course lah, nombor satu, pasal ini tauhid, nak kenal Allah. Lepas settle yang ini, nombor satu, ambil yang ini, nombor dua. Segera. Ustaz, mana saya nak fokus dulu Ustaz? Saya nak fokus untuk yang ini tak payah banyak tau. Ini banyak boleh belajar, kenal Allah, sifat Allah sikit, settle. Tak payah belajar tinggi bab tauhid. Fiqh kena belajar banyak sikit. Okey, Ustaz, mana saya nak fokus dulu Ni ramai orang silap faham. Mana nak fokus dulu? Nak belajar Quran dulu ke nak belajar fiqh dulu? Belajar fiqh dulu. Sebab Al-Quran yang wajib dalam solat hanya Al-Fatihah. Kalau kita dah pro Quran tapi solat entah ke mana, tak ada faedahnya. Quran kita pandai.
Setuju atau tidak? Kalau awak dah pandai Quran, ya Allah hafal Quran, Quran dah pro, kan baca sedap, tapi solat entah ke mana. Niat solat pun tak tahu. Tak ada guna. So, jangan silap fokus. Kalau kita dah tahu kita ni tak tahu lagi hukum hakam ni. Saya duk cerita tadi, kan, untuk orang yang baru masuk saya ulang balik. Kalau kita tak tahu pun selama ini yang niat wuduk itu dekat muka, bukan dekat tangan. Siapa yang niat wuduk dekat tangan tak sah. Siapa yang niat wuduk dekat tangan tidak sah. Kan? Kita tak tahu pun selama ni. Maka kita kena fokus belajar fiqh. Kita tak tahu pun dekat wuduk ada satu niat. Ya Allah, aku baru tahu. Dekat wuduk ni ada niat. Saja aku menunaikan sunat wuduk dekat tangan. Tak tahu lagi yang ni. Tolong pergi belajar fiqh. Faham tak ibu-ibu tuan-tuan? Nampak tak ibu-ibu dan tuan-tuan? Puncanya apa? Macam saya cerita tadi, punca jahil dan bertukar status menjadi fasik, akan diazab. Tu cerita dia. Dan ibu-ibu tuan-tuan, kalau kita tak tahu pun bab niat solat tadi, dalam niat solat kena nyatakan fardu. Siapa yang tak nyatakan fardu, dia kata saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka solatnya tak sah. Maka ibu-ibu tuan-tuan, ketahuilah perlu pergi belajar ilmu fiqh. Ibu-ibu tuan-tuan, kami berbincang dengan ustaz-ustaz. Saya menyeru ustaz-ustaz, kan, untuk aktif dalam mengajar secara online dan TikTok. Ibu-ibu tuan-tuan, kami ada sediakan kelas pengajian untuk ketiga-tiga ini. Siapa berminat nak belajar lebih lanjut, ketiga-tiga ilmu ini kami ada sediakan untuk belajar. Dan nota-nota ni semua saya akan bagi, insyaAllah. Dan kita ada kelas online selama 2 bulan. Kita boleh belajar ketiga-tiga ilmu ini. Ibu-ibu tuan-tuan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan tentang ilmu yang wajib kita belajar. Ini ilmu yang wajib kita belajar. Bersuci, salat, pengurusan jenazah, zakat dan puasa. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu dan tuan-tuan. Satu benda yang asas tapi kita tak tahu. Kita tak pernah dengar. Syarat sah takbiratul ihram ada 16 syarat. Syarat sah takbiratul ihram ada 16 syarat. Gugur satu syarat, maka tak sahlah takbiratul ihram kita. Tak sah takbiratul ihram kita, maka tak sahlah salat kita. Ibu tuan-tuan, buku ni buku saya. Saya bukan nak jual buku ni. Dengar betul-betul. Siapa yang masuk grup kami, dapat nota kami, kan, belajar dengan kami, saya akan bagi buku ni sekali. Buku ini termasuk dengan kelas. Saya tak jual buku. Okey, syarat sah membaca Al-Fatihah ada 10 syarat. Syarat sah membaca Al-Fatihah ada 10 syarat. Gugur satu syarat, maka tak sah Al-Fatihah kita. Tak sah Al-Fatihah kita, tak sah salat kita. Tasydid dalam Al-Fatihah ada berapa? Sabdu. Ada berapa? Ada 14 sabdu. Tak buat satu sabdu, maka tak sah Al-Fatihah kita. Tak sah Al-Fatihah kita. Nak join grup, lama dah tanya harga. Kejap. Siapa baru tahu? Kejap, saya nak cerita habis dulu buku ni. Siapa baru tahu tempat mengangkat tangan ni adalah di 4 tempat saja. Ketika rukuk, iktidal, rakaat pertama, rakaat ketiga. Siapa baru tahu angkat takbir Allahu Akbar ni, angkat takbir ini ketika rakaat pertama dan rakaat kedua. Siapa baru tahu? Tak bang, pengurusan jenazah tu ilmu tambahan lah. Khalifah Sani itu ilmu tambahan. Siapa baru tahu angkat takbir ni rakaat pertama dan rakaat ketiga, bukan pergi angkat tiap-tiap rakaat. Ada orang pergi angkat takbir rakaat kedua, rakaat keempat, tak. Nampak tak? Sebab itu kita kena belajar. Dan kita ada tasydid dalam tahiyat. Ada 21 tasydid dalam tahiyat. Faham tak ni? Ada 21 tasydid dalam tahiyat.